Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Adibah binti Amiruddin, nombor kad matrik 055482. Pada hari ini, kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan di bawah tajuk Manhaj Atifi dan Uslub Manhaj Atifi. Manhaj Atifi ni adalah salah satu cara dakwah yang lebih kepada menggunakan perasaan. Okey. Manhaj Atifi ni terdapat dua takrif, iaitu takrif yang pertama adalah An-Nizamud Da'wi allazi yartakizu 'ala al-qalbi wa yuhriku syu'ur wal wajdan, iaitu sistem dakwah yang menumpukan dan memfokuskan kepada hati serta menggerakkan perasaan. Okey, takrif yang kedua adalah Majmu'ah al-asalib ad-da'wiyah allati tartakizu 'ala al-qalbi wa tuhriku syu'ur wal wajdan, iaitu himpunan uslub-uslub dakwah yang menumpukan serta memfokuskan kepada hati dan menggerakkan perasaan. Jadi kesimpulannya kat sini adalah Manhaj Atifi ni adalah salah satu cara dakwah yang lebih menggunakan perasaan untuk menarik perhatian al-mad'u, iaitu penerima dakwah. Okey, setakat ini dulu daripada saya. Saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada sahabat saya yang seterusnya bagi menerangkan berkaitan uslub Manhaj Atifi. Terima kasih kepada rakan pembentang. Saya Siti Nuzulaika binti Sarudin, nombor matrik 056449. Baiklah, saya akan menyambung pembentangan kepada Abrazu Asalibihi, iaitu uslub-uslub Manhaj Atifi, ataupun cara-cara pendakwah tersebut mengaplikasikan Manhaj Atifi yang mana merupakan satu metod dakwah yang membuatkan mad'u tersentuh hati seperti rasa sedih, rasa marah, rasa bersemangat dan lain-lain dalam menyampaikan dakwahnya. Baiklah, uslub yang pertama adalah uslub Mau'izatul Hasanah, iaitu memberi peringatan yang baik. Sebenarnya, cara-cara uslub Mau'izatul Hasanah ini ada banyak. Namun, saya hanya menyatakan 3 sahaja di dalam slide ini. Baiklah, cara yang pertama ialah khutbah. Seterusnya, mengingatkan tentang nikmat Allah dan juga menceritakan kisah-kisah yang menyentuh hati. Antara cara uslub Mau'izatul Hasanah yang lain, iaitu memuji dan mengeji, menjanjikan kemenangan dan lain-lain. Uslub Manhaj Atifi yang seterusnya adalah menunjukkan kasih sayang, rasa kasihan dan rahmat kepada mad'u, iaitu dengan menyebut perkataan yang menyentuh hati dan yang baik ataupun membantu orang yang ditimpa masalah. Dan uslub Manhaj Atifi yang terakhir adalah menunaikan hajat orang yang meminta sesuatu hajat dan memberi jaminan untuk memberi perkhidmatan yang mana untuk menyentuh hati mad'u, pertolongan yang dilakukan mestilah bersungguh-sungguh dalam membantu mad'u yang benar-benar dalam keadaan kesusahan. Kerana perkara ini akan menyebabkan mereka benar-benar berterima kasih dengan bantuan yang diberikan. Baiklah, sekian sahaja. Saya serahkan pembentangan kepada rakan pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Balkis binti Baharum, nombor matrik 055813. Baik, seterusnya saya akan menyambung pembentangan di bawah tajuk Muwatin al-Isti'malah Manhaj Atifi, iaitu dekat mana kita nak gunakan Manhaj Atifi ni. Okey. Manhaj Atifi digunakan dalam banyak keadaan. Para pendakwah perlu mengetahui keadaan mad'u ataupun sasaran dakwah mereka dengan baik supaya dapat menggunakan pendekatan yang sesuai dengan keadaan. Okey, dalam keadaan yang menggunakan pendekatan Manhaj Atifi ini ialah yang pertama, iaitu keadaan ketika kita berdakwah kepada orang yang jahil. Hal ini kerana orang yang jahil mereka berhajat kepada kasih sayang, ihsan dan perhatian yang mampu mengajar mereka apa yang akan memberi manfaat kepada diri mereka. Okey, keadaan kedua iaitu keadaan ketika mad'u ataupun sasaran dakwah kita
mereka tidak mengetahui status dan tahap keimanan, kekuatan atau kelemahan mereka setara mana. Okey, oleh itu cara pendakwah untuk mendekati golongan kedua ini adalah dengan menggunakan manhaj atifi, iaitu dengan cara kita mainkan perasaan ataupun kita mainkan emosi dia. Okey, baik, seterusnya poin yang ketiga. Okey, manhaj atifi ni juga kita boleh gunakan ia ketika dakwah kepada orang yang lemah seperti golongan wanita, kanak-kanak, anak yatim, orang yang memerlukan, orang yang cedera, orang yang sakit dan sebagainya. Okey, keadaan keempat adalah ketika dakwah ayah kepada anak-anak, dakwah anak-anak kepada ayah, dakwah kepada saudara mara, dakwah kepada rakan-rakan sesama mereka. Dan poin yang terakhir iaitu yang kelima, dalam keadaan dakwah yang lemah. Dalam keadaan dakwah yang masih lemah. Contoh seperti Nabi Muhammad SAW pada awal-awal dakwah baginda memulakan dakwah secara tersembunyi kerana jumlah pengikut yang tak ramai kan. Oleh itu kita boleh gunakan teknik ni dulu pada peringkat awal dakwah kita, di mana keadaan dakwah kita yang masih tak ramai lagi yang ikut. Kita boleh gunakan manhaj atifi ni. Jadi sekian itu saja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada sahabat saya yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anis Syarmin binti Nur Azmi, nombor matrik 056031. Jadi saya akan meneruskan pembentangan dengan menerangkan khasaisu al-manhaj al-atifi, iaitu ciri-ciri kaedah manhaj atifi. Baiklah, apakah ciri-ciri kaedah manhaj atifi ini? Baiklah, sebagaimana yang sahabat saya telah terangkan bahawa manhaj atifi ini adalah manhaj dakwah yang kita guna untuk tarik perhatian orang yang mendengar, orang yang kita ingin sampaikan dakwah kepada mereka, iaitu kita menyentuh hati mereka. Baiklah, ciri-ciri manhaj atifi yang pertama ialah menggunakan uslub-uslub yang lembut, supaya uslub yang kita gunakan, uslub yang kita sampaikan dalam ucapan kita tu dapat menarik perhatian pendengar dan mudah untuk mereka menerima, kerana cara yang kita gunakan untuk menyampaikannya, cara untuk kita menarik perhatiannya adalah penuh beradab dan lemah lembut. Baiklah, seterusnya ialah manhaj atifi ini merupakan kaedah yang memberikan kesan yang cepat kepada hati para pendengar, dan mereka juga bertindak balas terhadap dakwah yang disampaikan kepada mereka. Baiklah, contohnya apabila seseorang pendakwah itu menyampaikan dakwahnya kepada individu ataupun berkumpulan, dan mereka ini sebagai para pendengar ini menerima dakwah, menerima mesej yang disampaikan kepada mereka ini dengan beri tindak balas, sama ada mereka menangis, mereka sedih, mereka rasa menyesal, pelbagai emosi. Baiklah, yang ketiga ialah kaedah manhaj atifi ini boleh digunakan apabila kita berhadapan dengan pihak musuh, kerana kaedah ini dapat melambatkan atau melemahkan tindakan musuh. Baiklah, sebagaimana contoh apabila kita berhadapan dengan musuh yang ingin menyerang kita. Jadi kita menggunakan kaedah manhaj atifi ini dalam menyampaikan dakwah. Kaedah yang menggunakan hati dan perasaan, yang menggunakan emosi, yang mana secara tidak langsung ni akan beri kesan kepada hati dan emosi musuh, dan seterusnya akan membantutkan tindakannya. Baiklah, yang keempat, kaedah manhaj atifi ini dapat memberikan perubahan yang cepat kepada diri seseorang pendengar. Contohnya daripada jahat kepada baik, ataupun baik dapat memperbaiki diri mereka untuk jadi lebih baik. Baiklah, yang terakhir ialah penggunaan kaedah manhaj atifi ini adalah luas dan boleh digunakan mengikut kesesuaian keadaan dan situasi
seseorang pendengar yang kita ingin sampaikan kepada mereka. Jadi saya menyerahkan pembentangan seterusnya kepada rakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada sahabat saya sebentar tadi. Saya Nur Adibah binti Amiruddin, nombor kad matrik 055482. Saya akan menyambung kembali pembentangan pada hari ini di bawah topik seterusnya iaitu tokoh Islam yang dipilih oleh kumpulan kami iaitu Ustaz Abid Liu. Okey. Abid Irawan bin Ibrahim Liu atau Liu Yunpao juga dikenali sebagai Ustaz Abid Liu merupakan seorang yang berbangsa Cina yang telah memeluk Islam ketika umurnya 12 tahun. Beliau merupakan pendakwah bebas, penceramah motivasi serta usahawan yang mempunyai beberapa perniagaan seperti Elus Design, Paramount Coffee House dan Elus Mike. Beliau juga pernah menerima anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada tahun 2015. Beliau menjadi penceramah motivasi di Excel Training di bawah bimbingan Datuk Dr. Haji Fadilah Khamsah dan Profesor Hanim Tahir selama 4 tahun. Seterusnya, beliau juga pernah menjadi penceramah dalam slot motivasi pagi, slot Islam Agamaku, Islam Itu Indah, Usrah Nurani dan lain-lain lagi di Radio Aikim dan Sina. Beliau sangat berpengalaman luas dan banyak menggunakan perkongsian hidup sebenar yang mudah mempengaruhi orang lain untuk mendekati Islam. Beliau seringkali menjadi punca hidayah kerana ramai yang telah memeluk Islam selepas mengikuti serta disantuni oleh beliau. Sikapnya yang lemah lembut dan menghormati orang lain amat mengagumkan serta menjadi tarikan dan amat disenangi oleh masyarakat dalam pelbagai peringkat umur. Kita sendiri nampak yang beliau selalu menyantuni ramai masyarakat, tak kira dalam negara, luar negara, orang Islam, orang Cina, India dan lain-lain lagi. Okey. Beliau juga merupakan salah satu contoh pendakwah yang menggunakan manhaj atifi ni. Kerana dia suka dalam dakwahnya dia banyak menggunakan perasaan dan hati. Ramai yang tertarik dengan cara beliau menyantuni dan mendekati masyarakat. Beliau juga dikenali sebagai seorang yang dermawan kerana beliau banyak menjalankan aktiviti-aktiviti sumbangan dan kebajikan berskala besar dalam membantu masyarakat yang kurang berkemampuan dan terjejas tidak kira bangsa, agama dan juga umur. Okey, kita semua tahu kan sekarang ni musim pandemik COVID-19 ramai yang terjejas. Jadi Ustaz Abid Liu ni adalah salah seorang yang dikira paling awal dalam menghulurkan sumbangan. Okey. Beliau bukan sahaja menyantuni manusia, malah haiwan yang terjejas sepanjang tempoh pandemik COVID-19 juga dibantu, iaitu seperti dia menghantar sumbangan makanan kepada zoo negara. Sepanjang pandemik COVID-19 ni ramai yang terjejas, orang pun tak datang zoo, jadi mereka tak ada sumber ekonomi. Jadi Ustaz Abid Liu ni adalah salah seorang yang menghantar sumbangan dengan memberi berkilo-kilogram daging dan buah-buahan untuk haiwan-haiwan di zoo negara. Okey. Dan yang terakhir adalah beliau menggunakan pelbagai medium dakwah seperti turun padang, iaitu dia banyak pergi ke seluruh negeri untuk menghantar bantuan kepada orang yang terjejas. Dia hantar bantuan ke hospital, hantar apa yang kurang kat hospital. Dia juga ada pergi Sabah dan dapat mengislamkan beratus-ratus orang. Dan baru-baru ni beliau pergi ke Afrika Selatan menghantar bantuan dan menyantuni orang-orang di sana. Okey, beliau juga menulis buku iaitu contoh-contoh bukunya adalah 11 Amalan Memiliki Kekayaan, Isteriku Bidadari, Perjalanan Hidayah Umat dan lain-lain lagi. Beliau juga mengajukan seminar seperti Keluarga Sunnah,
muncul di media massa, iaitu dia aktif dalam media sosial seperti Instagram, Facebook dan lain-lain lagi, serta membuat rancangan televisyen iaitu Jejak Abid Liu, A Bit with Abid dan lain-lain lagi. Okey, sekadar itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada sahabat saya untuk menerangkan tokoh yang kedua. Sekian, terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan mengenai tokoh Islam yang kedua, iaitu Khalifah Umar Abdul Aziz. Baiklah, Umar Abdul Aziz atau nama sebenarnya ialah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam bin Al-As bin Umayyah. Beliau mempunyai hubungan persaudaraan, iaitu hubungan kekeluargaan dengan Khalifah Umar Al-Khattab. Beliau dilahirkan di Mesir pada 682 Masihi bersamaan dengan 62 Hijrah. Beliau menghafaz Al-Quran sejak kecil dan mendalami ilmu-ilmu Islam seperti ilmu fiqh dan meriwayatkan hadis dan tafsir. Beliau juga pernah menjadi gubernur Madinah selama 7 tahun semasa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik pada tahun 86 Hijrah dan telah dilantik menjadi khalifah ketika berumur 39 tahun, iaitu setelah Khalifah Sulaiman mewasiatkannya secara bertulis. Iaitu Khalifah Umar Abdul Aziz ini dilantik menjadi khalifah pada umur 39 tahun selepas kewafatan Khalifah Sulaiman. Seterusnya, corak pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz hampir sama dengan kepimpinan datuknya, iaitu Khalifah Umar Al-Khattab. Dari segi zuhud, dari segi takwa, dasar pemerintahan dan pegangan beliau terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Khalifah Umar Abdul Aziz juga menjalankan pemerintahan berlandaskan Al-Quran dan hadis, di mana beliau sangat menekankan Al-Quran dan As-Sunnah dalam pemerintahan dan kehidupan. Baiklah, jasa dan sumbangan Khalifah Umar Abdul Aziz ini banyak dari segi politik, ekonomi, sosial. Antaranya, beliau menghapuskan segala bentuk kezaliman dalam pemerintahan Bani Umayyah, termasuklah amalan rasuah yang berlaku di jabatan kerajaan. Beliau juga turut memulihkan institusi Baitul Mal dengan mengambil semula harta rampasan perang yang dimiliki oleh keluarga Bani Umayyah dan meletakkan semula ke dalam Baitul Mal. Dan beliau juga sangat menjaga kebajikan rakyat, di mana beliau akan memastikan kesejahteraan kehidupan kebajikan rakyat ini terjaga. Beliau juga bertindak mengemaskini sistem pungutan cukai kerana bertujuan untuk menghapuskan penindasan yang dihadapi oleh rakyat tanpa mengira agama. Sebagaimana beliau sangat menjaga kebajikan rakyat, jadi beliau melakukan kemaskinan pungutan cukai itu bagi mengelakkan rasa ketidakadilan, rasa beban dalam kalangan rakyat. Beliau juga bertindak menghapuskan cacian, kecaman, kutukan yang dilemparkan terhadap Khalifah Ali bin Abi Talib dalam khutbah Jumaat yang berlaku sejak zaman Muawiyah lagi. Dan yang terakhir, Khalifah Umar Abdul Aziz telah meninggal dunia pada bulan Rejab tahun 101 Hijrah akibat terminum racun yang dilakukan oleh golongan yang membenci kepada kejayaan dan kemajuan Bani Umayyah pada ketika itu. Banyak jasa dan sumbangan Khalifah Umar Abdul Aziz semasa pemerintahannya yang dilihat membawa kepada perubahan yang besar, membawa kepada kejayaan, kemajuan, bukan saja dari segi politik, ekonomi negara, malah dari segi sosial juga beliau sangat menjaga
dengan baik, dengan teliti supaya dapat memberikan kehidupan, kesejahteraan, kemakmuran kepada negara dan juga rakyat. Baiklah, itu saja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.